Tajuk kita pada hari ini, Ithar dan keutamaannya. Ithar iaitu mengutamakan orang lain melebihi diri sendiri. Dan biasa diberi contoh dengan Ansar, kerana sabit di sana dengan Nas Al-Quran Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna, daripada perkataan itulah lahirnya al-isar, ataupun daripada perkataan al-isar itulah lahirnya yu'thiruna. Athara yu'thiru itharan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang yang dermawan dan kedekut terbahagi kepada beberapa tahap. Terjemahan pada dermawan iaitu as-sakha, kedekut iaitu al-bukhl ataupun asyuh. Terbahagi kepada beberapa tahap. Darjat yang paling tinggi orang yang dermawan adalah ithar. Darjat dermawan yang paling tinggi adalah al-isar, iaitu lebih mementingkan orang lain dengan memberikan sesuatu yang dia sendiri lebih memerlukannya. Walaupun dia lebih memerlukan, tapi dia mengutamakan orang lain. Ini sangat berbeza dengan as-sakha, yang berarti memberikan sesuatu yang dia tidak lagi memerlukannya. Itu as-sakha. As-sakha ni adalah bila ada lebihan, dia beri. Kalau tak ada lebihan, mana dia tidak berilah. Tapi al-isar ni ada lebihan ke, tak ada lebihan ke. Kalau ada orang lain yang memerlukan, maka dia akan utamakan orang tersebut. Adapun dia sanggup berlapar ataupun berpuasa. Sebagaimana tahap tertinggi kepada orang yang dermawan, yakni as-sakha, adalah memberikan sesuatu yang dia sendiri memerlukan, maka tahap tertinggi daripada kedekut adalah menahan sesuatu yang dia sendiri memerlukan. Seperti seorang yang sakit dan namun tidak mahu berjumpa doktor atau berubat kerana takut mengeluarkan wang. Jadi walaupun dia sakit, tapi dia tak nak berubat. Orang tanya sebab apa? Kalau jumpa doktor habis duit. Itu dipanggil darjat bakhil yang paling tinggi lah. Ada orang bakhil, tapi dia tidak bakhil pada diri dia sendiri. Kalau belanja untuk diri ni memang tidak jadi masalah. Tapi menjadi masalah kalau nak belanja untuk orang lain. Tapi orang yang paling bakhil adalah hatta diri sendiri pun dia tak nak. Biar dia sakit tak apa, yang penting duit tak habis. Maka tahap tertinggi kepada kedekut adalah menahan sesuatu yang dia sendiri memerlukannya. Seperti seorang yang sakit dan tidak mahu pergi berjumpa doktor atau berubat kerana takut mengeluarkan wang. Sedangkan dirinya sendiri perlu untuk bertemu dengan doktor itu. Seorang yang lapar tidak akan makan apabila makanan itu harus dibayar dan dia terpaksa mengeluarkan wang. Sekali dia lapar, tapi kalau kena bayar, dia berlapar pun tak apa bagi dia. Asalkan jangan bayar. Tapi kalau free, dia makan lah. Kalau percuma, dia makan. Dan dia terpaksa mengeluarkan wang. Sedangkan apabila terdesak, maka dia akan makannya. Inilah yang disebut sebagai kedekut atas dirinya sendiri. Mana hatta pada diri sendiri pun dia bakhil, dia kedekut. Lihatlah apa yang terjadi. Lihatlah bagaimana bezanya di antara dua tadi. Yang dermawan dan juga kedekut. Jadi pemurah ini pun ada tahap dia. Iaitu tahap yang paling tinggi al-isar. Dan yang keduanya adalah as-sakha.
Al-isar ni sama ada dia melukankah, tak melukankah, dia tetap akan melebihkan orang lain. Ya, sekalipun dia sangat melukan pun, dia akan melebihkan orang lain. Tapi as-sakha ini tidak. As-sakha ni tengok, kalau ada lebihan, barulah dia bagi pada orang lain. Kalau tidak ada lebihan, maka dia akan menggunakan untuk dia dan keluarga dia saja. Adapun kedekut pun sama juga. Ada tahap-tahap dia. Tahap kedekut yang bawah iaitu dia mentingkan diri sendiri dan tak mentingkan orang lain. Tahap kedekut yang paling parah adalah harta dirinya sendiri pun dia abaikannya asalkan duitnya tidak kurang. Hartanya tidak kurang. Jadi orang ini dia menjadi hamba harta. Menjadi hamba kepada harta. Darjat isar, yakni mementingkan orang lain, merupakan darjat yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum atas sifat isar yang mereka miliki, iaitu berkenaan dengan ansar. Allah SWT berfirman tentang ansar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka yakni ansar mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam khasasah, dalam kelaparan ataupun dalam kesusahan ataupun dalam hajat, sekalipun mereka sendiri memerlukan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin mutawaliyah hatta faraqa dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda meninggal dunia. Kalau kami ingin, maka kami boleh merasa kenyang, akan tetapi kami lebih mementingkan orang lain. Walakinna kunna nu'thiru ala anfusina. Jadi tidak pernah Rasulullah ni dia pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kenyang pun sehari, kemudian baki hari itu lapar. Dan banyak hari baginda berlapar melebihi baginda kenyang. Kata Aisyah bukan tak boleh, bukan Rasulullah tak mampu, tapi sengaja Rasulullah memilih kehidupan dengan mementingkan orang lain. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah tidak pernah rasa kenyang dengan hanya makan roti selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda meninggal dunia. Keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang semenjak mereka tinggal di Madinah selama 3 hari berturut-turut hingga baginda meninggal dunia. Maksud daripada 3 hari berturut-turut adalah baginda selalu rasa kelaparan. Sehari dalam 3 hari pasti berasa kelaparan. Kalau kita ni jarang-jarang lah dalam setahun tu kita tunggu puasa lah, puasa lapar. Kalau hari tak puasa memang kita kenyang. Tapi Rasulullah ini dalam tempoh 3 hari tak pernah baginda kenyang setiap hari. Mungkin dalam 3 hari itu hanya 2 hari saja mereka kenyang, ataupun mungkin sehari saja. Dan hari-hari lain itu baginda biasa berada dalam kelaparan. Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi tetamu. Baginda tidak memiliki apa-apa untuk menjamu mereka. Lalu baginda SAW menawarkan kepada para sahabat, kalau ada di kalangan kamu, wahai sahabat, Rasulullah offer dekat sahabat, siapa yang boleh jamu tetamu kita ni? Lalu salah seorang sahabat bersedia menjamu makanan untuk mereka. Ketika sampai di rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan kecuali 1 potong roti. Maka dia menyuruh isterinya untuk matikan lampu, dan ketika tetamu itu makan roti, sahabat tersebut berpura-pura sedang makan. Jadi dia tak nak tetamu serba salah melihat roti hanya ada 1, atau rumah tak makan, mereka saja makan. Jadi dia tutup lampu. Maka dalam gelap itu masing-masing mengambil makanan
dan dia pun pura-pura turut mengambil makanan padahal dia tidak ambil pun makanan. Dan sebaliknya dia melihat tetamu saja mengambil makanan. Pagi esoknya Rasulullah bersabda kepada sahabat tersebut, Allah sangat kagum di atas apa yang kamu lakukan kepada tetamu kamu pada malam tadi. Maka turunlah ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan, mereka ini orang-orang Ansar mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan. Oleh demikian, Ithar merupakan darjah tertinggi bagi orang yang dermawan. Sikap tersebut merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyifatkan sifat Rasulullah dengan lafaz azim, sangat agung. Itu ayat yang masyhur yang selalu dibaca oleh para ulama al-asatizah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Dan di antara sifat keagungan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW adalah al-isar. Mengutamakan orang lain melebihi daripada dirinya sendiri. Pada suatu hari, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu kehilangan barang. Dan beliau mencarinya sampai ke sebuah kebun kurma. Dan kebetulan dalam kebun itu ada seorang anak kecil berkulit hitam, negro, yang bekerja di sana. Anak kecil tersebut lalu memberi makanan dan tidak berapa lama masuklah seekor anjing mendekati anak tadi. Lalu anak tadi memberikan sepotong makanan yang dibawa. Maka anjing itu makannya. Setelah makan, anjing itu kembali menggonggong. Lalu anak kecil tadi kembali memberikan sepotong makanannya. Setelah makan, kembali anjing itu menggonggong dan anak kecil pun kembali memberinya. Melihat apa yang dilakukan anak kecil negro, anak kecil berkulit hitam itu kepada seekor anjing, Abdullah bin Ja'far bertanya beliau, wahai anak kecil, berapa banyak makanankah yang kamu ingin berikan kepada anjing ini? Anak kecil tadi menjawab, sebenarnya kamu lihat. Mana selagi mana dia datang minta dan aku ada makanan, aku akan beri kepada dia makan. Abdullah bin Ja'far bertanya kembali, kenapa kamu lebih mengutamakan seekor anjing daripada dirimu sendiri? Anak tadi pun menjawab, anjing itu berada di bukan kawasannya. Dia datang dari tempat yang jauh dan aku tidak senang hati melihat. Aku tidak senang hati menikmati makanan sedangkan anjing itu berada dalam keadaan lapar. Kan dia maksudkan bahawa anjing ini tidak diketahui bila lagi peluang untuk dia mendapat makanan. Adapun dia ini, dia tahu kalau dia tak boleh makan hari ini, mungkin dia dapat makan besok. Jadi Abdullah bertanya kembali, kenapa kamu lebih mengutamakan seekor anjing daripada diri kamu sendiri? Anjing tadi menjawab, Abdullah kembali bertanya, sekarang apa yang hendak kamu lakukan? Makanan sudah habis. Semuanya aku berikan kepada anjing tadi. Jadi kamu nak buat apa sekarang? Kamu nak makan apa? Anak kecil tadi menjawab dengan tenang. Aku akan makan esok hari saja. Okay, hari ini dah habis makanan, tak apalah, aku berlapar, besok aku makan besok saja. Abdullah bin Ja'far dengan perasaan hairan dan rasa kagum berkata, apakah ada kebaikan dalam sifat dermawan? Sesungguhnya anak ini lebih dermawan daripada aku. Maka Abdullah bin Ja'far membeli kebun tersebut dan seluruh isinya serta memberikan kepada anak kecil tersebut. Jadi Abdullah bin Ja'far dia beli kebun tu kerana dia rasa
dia perlu menjadi pemurah sebagaimana anak itu. Kerana anak itu telah mengajarnya satu sifat pemurah. Jadi sebab itulah sifat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak ada kesombongan dan mereka boleh belajar daripada siapa saja. Sebelum ini kita pernah menceritakan bagaimana Sayyidina Umar belajar daripada Ubay bin Ka'ab. Padahal Ubay bin Ka'ab ini Umar lebih tinggi status daripada Ubay. Tapi Umar sentiasa belajar. Itulah juga Abdullah bin Ja'far, dia belajar daripada seorang anak sifat pemurah. Lalu dia berperilaku sebagai seorang yang pemurah dan beli kebun tersebut dan dia menghadiahkan kepada anak anak berkulit hitam tersebut. Pada suatu hari Abu Hasan Al-Antaki bersama seramai 37 orang. Mereka seluruhnya berasal dari kota Rai. Ketika waktu makan, mereka hanya memiliki beberapa potong roti dan bila dibahagi sama rata tidak akan mungkin cukup. Lalu roti itu dipotong kecil-kecil dan diletakkan di atas piring. Setelah lampu dimatikan, maka seluruhnya duduk di hadapan piring tersebut. Kemudian lampu dinyalakan, ternyata rotinya masih utuh. Setiap mereka hanya berpura-pura makan, untuk memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk makan. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi itulah generasi salafus salih yang terdahulu. Mereka tidak ada sifat ananiyah ataupun individualistik. Sebaliknya mereka sentiasa mengutamakan saudara Muslim yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada mereka. Dan mereka menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang sentiasa berada dalam kejayaan. Tidak ada mana-mana orang dapat menewaskan mereka. Abbas bin Dahqan berkata, tidak ada seorang pun meninggal dunia keadaannya seperti Bashar bin Haris. Ketika Bashar bin Haris sakit, datang seorang peminta sedekah. Lalu dia melepaskan bajunya dan memberikan bajunya itu kepada orang itu. Tidak berapa lama dia meninggal dunia tanpa berbaju. Jadi begitulah mereka tidak terikat langsung hati mereka dengan dunia. Bagi mereka dunia ini bukan untuk dimiliki tapi untuk diberikan sebagai bekalan di akhirat. Akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita selesai membaca tajuk kisah dan juga keutamaannya. Dan selepas ini akan masuk hakikat sifat dermawan dan juga hakikat sifat kedekut. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita dan dalam bulan Ramadan ini majlis kita ini ditambah-tambah dan dilipat gandakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.